supaya di penghujung tahun 2021 nanti ada sasaran juzuk Al-Quran yang kamu nak hafal, kan? Sebab kita masih awal tahun. Yang tahun lepas tu sudahlah, kan? Mungkin kamu ada rasa sedikit penyesalan. Menyesal lah ustaz, banyak yang saya tak dapat hafal. Staf-staf kaki tangan serta anak-anak murid pelajar yang ustaz hormati dan sayangi sekalian. Jelas tak suara ustaz? Jelas kan? Alhamdulillah. Terutamanya marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat jumpa lagi tahun yang baru. Tahun lepas, tahun 2020 merupakan antara tahun yang Allah uji kita. Bukan setakat Allah uji orang-orang mukmin, tapi Allah uji juga seluruh dunia, kan? Iaitu berkenaan tentang wabak coronavirus. Dan tahun ni juga sekali lagi wabak itu tak berkesudahan, masih lagi dalam keadaan yang ganas. Wabak tu masih lagi menyerang manusia, dan apa pun yang berlaku, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa ini adalah senjata orang mukmin, orang Islam. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengangkat segera wabak ini dan kita akan menjalani kehidupan yang normal, yang seperti biasa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak pelajar yang Ustaz hormati sekalian, sekali lagi kita ucapkan syukur pada Allah Ta'ala. Dalam tahun baru ni, ramai-ramai rakan-rakan kita kat luar sana, Allah beri kita istiqamah untuk duduk dalam madrasah Al-Quran. Ramai kawan-kawan kamu kat luar sana, Allah pilih kamu untuk duduk di dalam madrasah ini, untuk duduk dekat sekolah ini. Dan ada kawan-kawan kamu minta masuk, tapi apa daya, mungkin tempat dah penuh dan sebagainya. Tapi apa pun kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kamu kena bersyukur kerana setiap minggu, setiap hari Ahad sampai hari Khamis akan ada pengajian kuliah Zuhur. Kuliah Zuhur. Ustaz Arif ada bawa kitab apa Ustaz Arif bawa semalam? Kitab apa? Dengar tak dengar semalam Ustaz Arif bagi kuliah apa? Ustaz Arif bawa kitab apa semalam? Safinatul Najah. Dengar baik-baik. Ni Ustaz ternampak dia bawa buku tulis ni. Sayang kalau Ustaz Arif buka pengajian kitab, maka kalau boleh ada perkara-perkara isi penting catat. Ni dah ibarat kamu belajar kitab lah. Menadah kitab. Hari ini insya-Allah dengan ilmu yang sedikit yang Ustaz nak kongsikan kepada kamu semua, dan minggu-minggu yang seterusnya selagi Ustaz ada di madrasah ini, kita akan membincangkan berkenaan tentang fiqh sirah. Kitabnya macam inilah, fiqh sirah. Apakah itu berkenaan tentang kitab fiqh sirah ni? Adalah berkenaan tentang kajian tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada pengajian kitab ni, masuk mukadimah ni, tahun baru tahun 2021, kamu semua dah lalui tahun 2020. Ustaz nak tanya, tahun 2020 berapa juzuk dah kamu hafal? Berapa juzuk dapat hafazan? Berapa? 5 juzuk? 6 juzuk? 3 juzuk? 1 juzuk? Atau tak ada juzuk? Juzuk kamu dapat? Jawab diri sendirilah. Seorang-seorang jawab, tanya tak habis pula kuliah Zuhur. Jawab kat diri sendiri. Berapa tahun lepas kita dapat menghafal juzuk Al-Quran? Jadi tahun ni berapa pula kita punya sasaran untuk menghafal Al-Quran? Ini sedikit motivasi untuk kamu. Sebab awal tahun, jadi awal tahun biar kita tetapkan matlamat kita yang jelas, supaya di penghujung tahun 2021 nanti ada sasaran juzuk Al-Quran yang kamu nak hafal.
kan? Sebab kita masih awal tahun. Yang tahun lepas tu sudahlah kan? Mungkin kamu ada rasa sedikit penyesalan. Menyesal lah ustaz, banyak yang saya tak dapat hafal. Menyesal lah ustaz, tahun lepas saya banyak main-main. Jadi tahun ni tahun baru, mulakan azam baru, tanam azam baru, bukan tanam Ustaz Azam kan? Buat matlamat, tetapkan matlamat hari tahun ni insya-Allah khatam Al-Quran. Boleh macam tu? Boleh? Boleh. Khatam ni mungkin 30 juzuk, banyaklah kan? 10 juzuk boleh? Setahun tahun ni, tahun 21, 10 juzuk boleh? Boleh yang kau anggut ni Ustaz, nampak ni yang kau anggut ni 7 tahun Ustaz tanya 10 juzuk boleh sekurang-kurangnya cubalah menghafal 10 juzuk dalam masa setahun. Tahun yang ketiga kamu duduk sini dah khatam Al-Quran. Boleh? Sebab ni masih awal tahun, jadi kamu tak perlu bersaing dengan siapa-siapa kan? Kamu tak perlu bersaing dengan siapa-siapa. Mungkin ada dalam kelas kamu yang menghafalnya laju kan? Hafal sekali, dua kali boleh hantar 2-3 muka surat, sabar. Mungkin kita ni perlahan sikit. Saya nak pesan pada kamu, jangan bersaing dengan kawan-kawan. Bersaing secara sihat. Aku nampak dia rajin, aku nak lagi rajin. Yang itu boleh kan? Tapi jangan tertekan. Siapa yang patut kamu bersaing? Siapa yang patut kamu bersaing? Ambil tengok siapa dalam tu. Siapa dalam tu? Siapa dalam tu? Diri sendirilah. Diri sendiri. Macam cerita Kung Fu Panda kan? Dia buka dalam scroll tu, tengok tak ada apa pun, ada muka dia je kan? Dia kata kan, secret of success. Apa secretnya? Tak ada rahsia pun kan? Melainkan percaya kepada diri sendiri. Kalau kamu tahun 2020 yang baru habis ni, mungkin 1 juzuk je dapat atau 2 juzuk je dapat kan? Kamu kena bersaing dengan diri kamu, tahun ni lagi baik daripada tahun lepas. Boleh? Jadi jangan stres belajar, jangan stres menghafal Al-Quran. Kamu kena anggap hafal Al-Quran ialah satu keberkatan, satu hadiah kepada diri kamu sendiri. Kamu tak perlu bersaing dengan siapa-siapa. Gunakan cara sendiri. Kemudian letakkan matlamat berapa tahun ni untuk kamu menghafal Al-Quran, berapa juzuk tahun ni. Boleh semua? Boleh Okey. Kita masuk sedikit berkenaan tentang muqaddimah kitab fiqh sirah. Siapa yang mengkarang kitab fiqh sirah ni? Kitab fiqh sirah ni dikarang oleh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ada 3 jilid, 3 jilid fiqh sirah ini. Penulis memulakan kitab ini dengan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian radhiyallahu anhum ajma'in. Kajian mengenai fiqh al-sirah an-nabawiyah ini merupakan satu pentafsiran sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya kuliahkan kepada mahasiswa tahun pertama Fakulti Syariah Universiti Dimashq. Melalui penulisan ini kita dapat tahu bahawa Syekh Ramadan Al-Buti merupakan salah seorang pensyarah di Universiti Dimashq. Kat mana Universiti Dimashq ni? Dekat Syria. Dekat Syria lah. Yang sempat saya bahagikan kepada beberapa bahagian sebagaimana yang akan anda ikuti nanti. Oleh kerana dewasa ini saya diberi tugas memberi kuliah kepada mahasiswa tahun kedua, maka insya-Allah akan menyambungkan kerja-kerja ini seandainya berpeluang lagi. Memandangkan tabiat raca kajian ini, nampaklah caranya itu bergantung kuat mengikut garis-garis sirah Nabawiyah alaihi salam. Apa yang saya pandang sesuai dengan sistem kajian ilmiah ini ialah cara memaparkan kajian sirah itu dengan peristiwa-peristiwa sejarahnya di satu bahagian yang berasingan. Barulah disusuli dengan analisis dan pengajaran. Inilah kajian dikatakan lebih hampir kepada kajian ilmiah dan menolong para pengkaji untuk memahami sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Okey. Kemudian dari satu segi lain saya dapati tidaklah semestinya terdapat dalam sirah itu patut dipaparkan kerana kajian ini bukanlah bertujuan menghidangkan sirah itu sendiri,
Malah sebaliknya, di mana beberapa peristiwa sejarah ala kadar dipaparkan sebagai bahan kajian. Nak beritahu dalam kitab ini, tak semua kisah-kisah yang diceritakan berkenaan tentang Nabi Muhammad SAW akan masuk dalam pengajian kitab ini. Akan tetapi ada beberapa kajian yang dimasukkan adalah untuk memberi pengajaran kepada kita yang membacanya. Terdapat beberapa pandangan yang kali ini tepat dan sesuai sekali, dan meringkaskan pendedahan beberapa pandangan dan peristiwa, membadai dengan memusatkan beberapa noktah dan isi-isi yang memberi erti dan petanda sahaja seperti yang dikatakan tadi. Bahagian pertama memaparkan pendahuluan, merupakan bab semestinya untuk pengkaji fiqh al-sirah, iaitu yang pertama, peranan di kajian sirah Rasul dalam memahami Islam. Maka kita orang Islam, Allah kurniakan agama Islam kepada kita, sudah mestinya kita perlu belajar, perlu tahu berkenaan tentang sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sumber-sumber sirah Rasulullah SAW itu sendiri. Yang ketiga, rahsia pemilihan semenanjung tanah Arab sebagai tapak kelahiran Islam. Yang keempat, Nabi Muhammad merupakan Nabi yang terakhir bagi segala Nabi, Khatamun Nabiyyin, dan hubungan seruannya dengan seruan-seruan langit yang terdahulu, iaitu agama-agama yang terdahulu. Habis mukaddimah ini disusuli dengan bahagian kedua yang mengandungi kajian kehidupan Nabi Muhammad SAW, mulai dari hari kelahiran baginda sehingga pengutusan baginda menjadi Rasulullah SAW. Manakala bahagian yang ketiga pula merangkumi kajian dan fiqh al-sirah Nabi Muhammad SAW, mulai dari pengutusan hingga penghidupan baginda menetap di Madinah Al-Munawwarah. Mengenai fiqh al-sirah Nabi Muhammad SAW sejak penghidupan di Madinah hingga kewafatan baginda ke rahmatullah akan diperkatakan di bahagian lain, insya-Allah. Marilah sama-sama kita pohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan agamanya, dan sama-sama kita pohon agar Allah memberi keikhlasan ke arah segala apa yang kita usahakan ini. Innahu waliyukullah taufiq. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu peranan dan perlunya riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dalam memahami agama Islam. Tujuan para ahli sirah mengkaji riwayat hidup Rasulullah dan penganalisaannya bukan semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh demikian, tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup Rasulullah ini sama macam kita menelaah sejarah para ahli pemerintah di zaman purbakala. Nak beritahu dekat sini bahawa kitab ini ditulis bukan kita nak baca sama macam buku-buku sejarah yang ditulis oleh ahli sejarawan berkenaan tentang kisah-kisah hidup pemerintahan lama yang lain. Contoh siapa? Fir'aun ke? Contohnya Iskandar Zulkarnain. Bukan nak membaca dan analisa, bukan sama seperti kisah-kisah pemerintah yang lain, bukan. Tujuan pokok dari kajian ini dimaksudkan supaya setiap Muslim, setiap orang yang beragama Islam dapat memahami dan menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam semua teradu di dalam penghidupan Rasulullah SAW itu sendiri. Sebab kita orang yang belajar Al-Quran, sudah tentulah kita orang Islam kan. Bila kita belajar Al-Quran, maka gambaran kehidupan itu ada pada Rasulullah itu sendiri. Dan gambaran dan anggapan ini akan timbul wujud setelah seorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar Islam satu per satu. Tegasnya, kajian riwayat hidup Rasulullah SAW ini ialah suatu usaha untuk mengumpulkan hakikat dan intisari
dasar-dasar Islam, kemudian memadankan dan menyesuaikan dengan contoh Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita nak memahami, mendalami berkenaan tentang agama kita sendiri, maka cerminannya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini, maka bolehlah dibahagikan seperti berikut. Ya, ini yang pertama, memahami pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebagai manusia pintar, tetapi ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan taufik darinya. Ini bermaksud nak menunjukkan kepada kita bahawa kita kena faham sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Allah nak bagi tahu, pengarang ini nak bagi tahu kepada kita bahawa Nabi Muhammad ni bukan orang pintar. Bukannya Nabi Muhammad ni orang yang mencipta mentol. Faham? Bukannya Nabi Muhammad ni orang yang mula-mula menjumpai emas. Nak bagi tahu Nabi Muhammad ni bukan orang pintar. Bukan orang yang terlampau cerdik. Tak. Tapi Nabi Muhammad ni hanya pesuruh Allah. Allah arahkan, Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu dan menyampaikannya. Itu Nabi Muhammad. Makanya daripada ini kita faham bahawa Rasulullah SAW itu ialah manusia biasa. Bukan manusia yang ada super power, yang boleh terbang, tak. Dia adalah manusia biasa yang Allah kurniakan mukjizat. Dua, supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni. Dari itu juga kita dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andai kata manusia ingin menjadi suatu contoh terbaik yang bersifat universal. Apa maksud universal? Universal ni maksudnya menyeluruh, yang bersifat menyeluruh. Daripada bangun tidurnya, kemudian tidur balik, daripada sekecil-kecil perkara, masuk tandas, keluar tandas, sehinggalah besar-besar perkara, sibuk menguruskan pentadbiran negara. Semua itu ada dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.